Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, GPS Pati Lokal, PHES Pati Melaya. Isu ini akan kita dengar apabila dekat-dekat Pilihan Raya di Sarawak. Tetapi bagi penduduk Sarawak ataupun rakyat Sarawak, isu ini tidak asing lagi. Dan mereka akan tahu isu ini dimainkan oleh elit politik demi untuk menang lagi pilihan raya dan terus kekal memerintah negeri Sarawak. Apa yang berlaku di sini, saya perlu membuat sedikit penjelasan berkenaan dengan isu apa itu PBB, apa itu GPS. Yang mana sebelum ini kita tahu ramai rakyat keliru dan kita tahu juga ramai pemimpin kita ataupun ahli politik yang ada di Semenanjung tidak paham isu politik Sarawak ini. Jadi saya di sini sebagai rakyat yang boleh sedikit memberi pencerahan walaupun agak sukar sebenarnya, dan saya kena memberi pencerahan sedikit kepada rakyat kita di negara kita ini supaya paham apa itu permainan politik yang ada di Sarawak ini. Hari ini yang kita lihat yaitu GPS. Tetapi sebenarnya kenapa GPS itu boleh menang dan boleh menguasai pentadbiran Sarawak itu begitu lama tanpa ada yang berjaya untuk mengalahkan GPS ini dan mengganti kerajaan yang ada. Ini adalah puncanya yang mana kita tengok. Kalau saya contohkan dengan Barisan Nasional, agak rumit di sini, tetapi saya contohkan bagaimana PHES membentuk kerajaan yang lalu. Jadi di sini mungkin kawan-kawan boleh paham. PHES membentuk kerajaan yang lalu, asasnya dalam PHES ini kita tahu ada Bersatu, ada PKR, ada DAP, ada Parti Amanah. Tetapi yang menyokong PHES untuk membentuk kerajaan itu adalah kita tahu ada Warisan, ada GPS waktu itu, ada sepihan-sepihan parti yang bebas contohnya bergabung dan menjadi besar dan mereka berjaya membentuk kerajaan kerana cukup majoriti ahli parlimen. Itu adalah di pusat. Begitu pula GPS. GPS ini di negeri. Jadi adun-adun yang untuk membentukkan kerajaan negeri Sarawak ini tadi, mereka kumpulkan yang mana diketuai oleh parti besar, Parti Pesaka Bumiputra Bersatu, PBB. Mereka lah kepala. Jadi mereka lah bergabung dengan parti-parti kecil yang ada di Sarawak ini tadi, dan mereka terus boleh membentuk kerajaan negeri Sarawak kerana majoriti cukup dan banyak. Inilah namanya PBB dahulu. Jadi hari ini apabila mereka di PRU ke-14, apabila PHES berjaya menang, GPS tukar corak dengan penggantian penjenamaan baru yaitu GPS. Yang mana sebelumnya mereka menggunakan PBB kerana komponen parti mereka yang terbesar itu PBB, dan mereka rasa sudah ada lemah di situ, maka mereka tukar dengan nama GPS. Yang mana GPS ini tergabung daripada 4 parti komponen asasnya, penggabungan dalam tu. GPS ini namanya gabungan Parti Sarawak, yang mana di dalam parti itu Parti Demokratik Progresif PDP, Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS. Ini adalah 4 gabungan yang membentuk GPS yang ada hari ini. Dan dia punya presiden adalah daripada PBB, kerana PBB lah yang mempunyai ahli parlimen dan adun paling ramai. So mereka berjaya membentuk kerajaan negeri Sarawak dengan 3 komponen parti yang bergabung dengan mereka di dalam GPS ini. Inilah hakikatnya. Dan GPS ini sentiasa kekal kuat kerana adun mereka ramai yang menang, dan cara politik mereka adalah mereka akan menguatkan komponen besarnya yaitu PBB ini untuk menang, untuk berkuasa. Jadi yang lain-lain ini akan menyokong kepada komponen mereka. Ini adalah yang kita lihat. Ini adalah yang kita lihat di pusat pula, yaitu apa yang berlaku, yaitu UMNO. Bagaimana UMNO itu kekalkan kekuasaan untuk di pusat, ialah dengan UMNO adakan Barisan Nasional, yang mana dalam Barisan Nasional itu GPS pun ada, MIC ada, MCA ada, Gerakan ada, dan lain-lain. Tetapi komponen asasnya adalah UMNO, yang mana kekuasaan ini harus dipegang oleh UMNO. Itulah saya selalu berkatakan bahawa
GPS ini adalah UMNO Sarawak. Dan ramai juga saya mendengar bahwa PBB itu ditukarkan kepada GPS. Sebenarnya penukaran jenama PBB itu kepada GPS sebenarnya tidak berlaku. PBB itu masih wujud. GPS itu adalah nama baru, penjenamaan baru. Tetapi PBB ada dalam GPS. Supaya rakyat paham. Jadi bukan PBB itu tukarkan diri mereka kepada GPS, tidak. PBB itu ada dalam GPS. Nah, itulah dia punya sedikit latar belakang tentang GPS ini. So, cara politik mereka amat mudah. Yang mana kita lihat, cara politik GPS ini, mereka tidak dapat main isu perkauman. Karena majoriti rakyat Sarawak ini adalah Dayak. Tetapi GPS berjaya memecahkan Dayak. Dengan cara Dayak ini dikategorikan Dayak Bidayu, Dayak Iban, Dayak Kenyah, Dayak orang Ulu. Ini dipecahkan. Apabila ini dipecahkan, maka mereka akan berjaya untuk mendapat undi daripada semua kaum ini tadi, yang mana wakil-wakil yang untuk bertanding di kawasan-kawasan Dayak yang banyak ini tadi adalah wakil Dayak. Manakala GPS sendiri, mereka pun ada juga wakil-wakil Dayak, ataupun mereka-mereka yang hebat nih tadi, yang mana akan bertanding di kawasan-kawasan yang mereka tahu bahwa mereka boleh menang di situ. Ini yang berlaku. Apa yang berlaku setelah itu? GPS ini terus kekal berkuasa di sana dengan caranya mereka akan kata bahwa mereka itu parti lokal, yang mana mereka akan katakan semua parti, termasuk kita lihat UMNO pun dia kata parti Malaya, PKA, DAP, PAS, Amanah yang ada di Sarawak ni, kalau mereka nak masuk, mereka akan katakan ini parti Malaya. Itu betul, tidak salah. Kerana memang betul ini parti ditubuhkan di Malaya. Tetapi hakikatnya, ini adalah satu silap mata dan fakta yang GPS mainkan, yang mana jelas tetapi seolah-olah rakyat Sarawak pun pejam sebelah mata untuk memikirkan isu yang semudah ini. Apabila GPS katakan mereka parti lokal, maka rakyat Sarawak ini seolah-olah mudah ditipu dengan memikirkan betul lah daripada sesokong PHS, daripada sesokong parti-parti yang ada daripada penubuhan di Semenanjung, lebih baik saya sokong GPS. Tapi hakikatnya GPS ini sudah buat silap mata besar kepada rakyat Sarawak, yaitu GPS itu memerintah, mereka menang, ahli parlimen mereka apabila menang, mereka ini akan bergabung di pusat untuk membentuk kerajaan pusat. Yang mana kita tengok MP GPS yang menjadi menteri di pusat itu, mereka itu menang parlimen dan mereka layak untuk masuk parlimen Malaysia kerana parlimen. Okey, manakala adun-adun mereka akan masuk ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Mereka ini akan berada di Negeri Sarawak untuk kepimpinan Sarawak. Dan isu mereka mainkan parti lokal, parti Malaya ini tadi tidak berasas sama sekali sebenarnya, tetapi kerana silap mata yang hebat dibuat oleh GPS ini, putar belit, putar alam yang begitu hebat mereka mainkan, maka rakyat Sarawak fikir betul lah GPS ni parti lokal, karena memang betul penubuhannya di Sarawak. Namanya juga Gabungan Parti Sarawak. Inilah kehebatan penipuan dalam politik, yang percaturan politik GPS ini. Yang mana betul lah mereka ni parti lokal, tetapi hakikatnya mereka inilah sama-sama menipu untuk mereka dirikan kerajaan di pusat. Mereka juga sama-sama mengagihkan peruntukan-peruntukan yang ada, yang mana separuh daripada kalau kita lihat ahli parlimen mereka yang ada di pusat, adun mereka yang ada di negeri, peruntukan daripada pusat datang ke negeri samalah juga. Di sini kita lihat permainan ini. Dan seandainya mereka kata parti Semenanjung memerintah, tidak ada bezanya. Cuma contohlah saya ambil, PKR boleh menang ataupun PHS boleh menang di Sarawak, dan mereka boleh menubuhkan kerajaan di Sarawak, mereka tetap orang lokal. Wakil ataupun calon yang bertanding di Sarawak itu anak Sarawak. Wakil yang bertanding di PS itu anak Sarawak. Tidak ada bezanya.
Jadi siapa pun jadi ketua menteri, peruntukan daripada pusat, itulah untuk mereka nak jalankan kerja. Siapapun menteri daripada pusat yang asalnya daripada Sarawak, daripada gabungan parti mana-mana pun yang berjaya membentuk kerajaan pusat, mereka juga akan membawakan sedikit perubahan ke negeri Sarawak. Tidak ada bezanya. Parti lokal, parti Melaya sama. Tetapi silap mata yang mereka mainkan supaya mereka terus kekal berkuasa, maka itu isunya. Dan cara permainan GPS ini adalah elit politik Sarawak. GPS ini adalah mereka yang sudah elit politik. Bukan sahaja elit. Maksud elit ini mereka ada semuanya, segalanya. Mungkin saya boleh katakan GPS ini adalah parti yang paling kaya di dalam Malaysia ni. Tak tahulah dari sisi asetnya, duitnya, kewangannya. Saya pasti GPS adalah antara parti yang kaya. Kerana itu, parti GPS, jika mereka nak bertanding di Sarawak, yang mana saya pernah juga perkatakan sebelum ini, mereka tidak perlu. Hari ini kita tengok parti-parti yang ada di Semenanjung ataupun parti-parti lain, perlu membuatkan cabang, ranting, dahan lah, pokok lah untuk mereka persiapan di PRU akan datang ataupun persiapan untuk mereka membantu rakyat. Tetapi GPS tidak pernah ada benda-benda seperti ini. GPS akan tubuhkan cabang, ranting, apa semua pohon mereka ni apabila diumumkan pilihan raya. Maka mereka buat dalam waktu sebulan, move dan terus boleh menang. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana ini satu sisi yang saya lihat di Sarawak, yang mana isu politik duit ini yes juga. Isu orang Sarawak yang tidak nak berubah, ya juga. Isunya kita terpengaruh dengan janji GPS, ya juga. Kerana rakyat Sarawak belum didedahkan dengan politik ini dengan begitu jelas. Itu part yang pertama juga, yang mana orang Sarawak ada anak-anak muda yang mereka fikir ataupun orang-orang tua, malaslah nak layan politik, bukan menguntungkan saya pun. Tetapi impaknya adalah kepada pembangunan negeri Sarawak itu sendiri. Lepas pilihan raya, berpuluh tahun Sarawak dalam masalah kemiskinan, penduduk pendalaman tidak dijaga dengan baik, jalan-jalan tidak sampai kepada penduduk pendalaman, kemudahan-kemudahan asas yang lain pun tidak sampai, komplain pun banyak, mereka-mereka sampai terlalu daif dengan air, dengan banjir apa semua. Tetapi mereka merungut. Kenapa nak merungut? Kerana inilah masalahnya. Waktu mengundi, kamu orang percaya dengan janji-janji ahli politik. Yang mana janji-janji ahli politik GPS contohnya, mereka akan datang menabur duit. Tetapi sengsaranya kamu orang dapat duit, mungkin satu kepala mereka boleh bayar sampai 300-500 ni pun boleh. Tetapi 5 tahun kamu akan menderita dan terus kekal lagi 5 tahun. Dan kita tahu tanah-tanah di Sarawak yang mana kalau kita lihat rakyat boleh baca, yang mana yang anak muda boleh tengok, tanah kita boleh diterokai oleh tabung haji, Felda dan company-company lain. Ini bukankah salah GPS? Siapakah yang mentadbir negeri Sarawak? Berpuluh tahun. Jadi ini adalah yang perlu kita rakyat Sarawak sendiri tahu. Tepuk dada, tanya selera. Kerana politik Sarawak hari ini sudah dikuasai oleh elit politik. Bila saya sebut elit politik ini, mereka ini adalah elit dan juga mereka juga kapitalis yang begitu hebat. Jadi untuk kita nak mengalahkan mereka ini, kita perlu suara rakyat, kamu rakyat yang mempunyai kuasa untuk menolak mereka. Hanya satu jalan, yaitu satu kali dalam 5 tahun untuk kamu menolak mereka ini. Kalau tidak, kita tolak dalam waktu 5 tahun dan kamu sanggup kelabu mata dengan duit ataupun tin kasbag, tin bia yang diberikan, maka perubahan itu tidak akan berlaku. Jika nak perubahan itu berlaku, maka mana parti yang bergabung dengan GPS ini tadi, yang mana ramai Sarawak, rakyat Sarawak ini tidak faham. Contohnya, saya ambil contoh parti rakyat Sarawak, PRS ini. Kalau mereka bertanding, mereka akan kata mereka PRS.
Tetapi hakikatnya mereka ini adalah gabungan GPS. Jadi silap mata ini harus rakyat tengok mana gabungan GPS yang saya sebut ada 4 tadi. Jangan sokong kalau tak nak lagi GPS pemerintah. Karena apa yang berlaku hari ini sepatutnya perlu ada check and balance di dalam kerajaan negeri kita. Yang mana negeri Sarawak satu-satunya negeri di Malaysia belum ada check and balance. Jadi kita perlu ada perubahan supaya kita tahu selama ini kemana arahnya pembelanjaan negeri Sarawak, peruntukannya bagaimana. Ini perlu kita huraikan. Tetapi kalau saya sebagai rakyat Sarawak, seperti mana yang berlaku di Semenanjung apabila PHS menang PRU ke-14, mereka tabur duit, kita ambil. Tetapi hari mengundi itu, tolong ubah sedikit. Saya sebagai rakyat kecewa melihat isu ini. Kerana saya lihat ramai orang-orang kita ini miskin. Kita punya negeri Sarawak itu perubahannya begitu lambat. Kerana mungkin salah satunya pemimpin GPS ini sudah tua, satu hal. Yang kedua, mereka ini sudah elit politik yang mana mereka tidak mau mikirkan lagi isu-isu kecil. Yang mana lantak lah orang kampung. Yang penting saya sudah berkuasa. Dan saya dah punya harta, punya duit. Dan mereka juga fikir bahawa mereka tidak pentingkan lagi isu-isu seperti ini karena tidak ada manfaatnya kepada mereka. Dan mereka memikirkan isu lain kerana mereka sudah mendapat mandat 5 tahun daripada rakyat. Jadi perlu ada perubahan, yaitu mungkin kita akan mencari tokoh-tokoh muda yang lain untuk terus kita menjadi lawan kepada GPS ini supaya kita boleh tumbangkan dan kita boleh ganti corak pimpinan baru. Itu adalah satu pencerahan daripada saya yang mungkin tidak begitu lengkap kerana saya nak huraikan satu persatu agak sukar kerana dalam waktu yang singkat. Tapi saya harap pencerahan ini dapat memberi sedikit manfaat kepada rakyat Sarawak, yang mana saya sebagai rakyat Sarawak juga melihat bahawa ramai anak Sarawak ini ingin perubahan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka nak keluarkan ID ataupun seperti saya ini, ataupun mereka takut untuk nak bersuara. Ini perlu kita rakyat ada hak untuk kita bersuara sebenarnya. Yang penting kita jangan melebihi landas-landas cara kita nak mengkritik parti ataupun politik. Tetapi kita harus ada caranya. So inilah pencerahan saya berkaitan dengan isu ini. Terima kasih.